Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini sempena dengan tengah hari Ahad. Jadi Abang harap cerita kali ini kita mendapat iktibar daripadanya kan, insya-Allah lah kan. Sebab pengalaman-pengalaman yang dihantar semuanya cukup luar biasa, semuanya cukup bagus. Yang kadang-kadang abang sendiri kecuk-kecuk perut nak sampaikan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, pengalaman kali ini disampaikan oleh seorang kakak. Tapi bukan cerita dia, cerita suami dia dan juga rumah mertua suami dia. Rumah mertua dia iaitu rumah suami dia. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan di dunia untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang kakak yang jarak umurnya tak adalah jauh sangat dengan abang. Tapi namanya diperkenalkan diri sebagai Kak Fazi. Terima kasih Kak sebab sampaikan cerita kali ini untuk saya sampaikan, untuk saya ceritakan. Dan kali ini berlaku pada tahun 2004 dan di Jalan Ulu Yam nak sampai ke Perak. Lebih kurang macam itulah Abang kena sebut dulu perkataan tempatnya kat mana, takut nanti siap-siap lupa nanti. Okey, jadi pada tahun 2004 Kak Fazi pada waktu tu tengah mengandung, sangat mengandung. Jadi dia dengan suami dia ni duduk dekat Puchong Selangor dan suami dia memang bekerja dekat situ. Tapi disebabkan waktu tu dia dah sangat mengandung, dah tunggu masa untuk bersalin, dia pun dihantar oleh suaminya untuk tinggal dekat rumah mak ayah bini dia ni dekat Penang kalau tak silap abang. Jadi yang tinggal dekat rumah Puchong pada waktu tu hanyalah suami dia. Tapi mereka bercadang-cadang lah kalau anak ni lahir nanti si suami nak berhenti kerja dekat Puchong dan cari kerja dekat, kalau tak silap dekat Penang, dekat kampung suami dia. Jadi senanglah kampung ini dekat dengan kawasan tempat kerja dia. Kalau apa-apa urusan, ada urusan keluarga bini dia, senanglah dia nak uruskan, dia nak handle semuanya. Jadi ceritanya pada waktu tu, pada satu hari tu dapatlah berita yang Kak Fizi ni dah makin sangat nak bersalin. Dengan kata lain, sebagai seorang suami, rasa berdebar. Walaupun berdebar tu abang belum rasa lagi, tapi abang boleh faham perasaan ramai adik lelaki kan. Jadi berdebar bila dengar berita daripada kampung yang si bini ni nak bersalin. Jadi cepat-cepatlah suami dia ni bungkus-bungkus baju nak balik Pulau Pinang esok paginya. Selalunya kalau balik ke Pulau Pinang daripada Puchong, dia akan gunakan jalan Ulu Yam. Sebab jalan Ulu Yam tu sunyi. Abang tak akan lalu jalan macam tu. Dan dia akan pergi bergerak, iaitu balik ke Penang selalunya waktu malam untuk mengelakkan daripada jam dan juga untuk mengelakkan cuaca yang panas. Tak kisahlah dia kata seram sikit pun tak ada masalah. Tapi dia punya cadangannya pada waktu tu adalah dia akan bergerak daripada Puchong dan singgah rumah mak ayah dia dulu dekat Perak. Daripada Perak tidur semalam, esoknya barulah dia bergerak ke Penang, rumah bini dia. Itu dia punya cadangannya. Jadi dia pun bergeraklah daripada Puchong ke Perak dulu ni. Ke Perak sebelum ke Penang kan. Bergeraklah dia dekat jalan Ulu Yam. Dalam perjalanan tu tak ada apa-apa berlaku, kereta pun tak berapa dah banyak, dan selepas beberapa jam jalan rasanya macam urat-urat macam dah nak putus, dah kepenatan. Jadi yang si suami dia ni pergilah berhenti dekat satu kawasan R&R. Dekat situ isap rokok kejap, minum kopi kejap, dah isap rokok minum kopi, telefon bini, jangan risau Fizi, abang dalam perjalanan. Gitulah abang gaya kan.
Jadi selepas telefon bini dia, dan bini dia pula waktu tu memang letih nak menjaga kandungan. Waktu tu masih lagi penat belum hilang. Dia kata, suami dia kata penat belum hilang. Jadi nak teruskan perjalanan masih lagi sakit-sakit badan. Jadi dia pun telefonlah kawan dia. Waktu dia telefon kawan dia ni, dia berborak segala macam benda. Kawan dia ni tanya kenapa balik kampung, macam mana balik kampung. Jadi si suami ni dia memang tak fikir panjang. Bukanlah tak berfikir, cuma dia tak terfikir ada benda buruk berlaku yang selepas itu. Jadi dia cakap lah yang bini dia nak bersalin ni. Orang gini dah sarat sangat dah ni. Takut lagi apa-apa jadi. Kita sebagai suami kena duduk di sebelah isteri, memegang tangan isteri sewaktu bersalin. Macam tu lah dia punya perbualan dia. Dengan kata lain, tak ada satu pun cerita tentang bini dia nak bersalin disembunyikan. Semuanya disebut satu persatu dan sangat lengkap. Jadi dia pun tak terfikir benda yang buruk-buruk. Jadi selepas habis berborak dengan kawan dia ni, si suami dia ni berborak dengan kawan dia dalam lebih kurang 1 jam, dia pun cakap dia nak teruskan perjalanan malam ni. Jadi dia pun naiklah kereta. Entahlah, dia kata pada waktu tu macam tak puas pula nak merokok. Tadi dah berhenti merokok, tapi nak juga dalam perjalanan tu mengembus-ngembus rokok untuk menghilangkan rasa ngantuk. Jadi dia pun buka lah tingkap, pasanglah rokok, puspas. Waktu dia merokok dengan tingkap yang terbuka, lalu dekat jalan Hulu Yam tu, tiba-tiba dia rasa macam ada satu binatang tu macam pelik sangat, macam serangga besar menerobos masuk dekat dalam cermin, sampaikan dia yang tengah memandu tu menggingir bertangan untuk mengelakkan daripada benda yang macam belalang tu melekat kat muka. Jadi bila dah macam tu, dia pun dah rasa cuak. Dia pun walaupun tengah memandu, memandang kiri kanan, pandang belakang, nak pastikan apa benda yang masuk tadi tu. Kok burung Garuda ke yang masuk, takut jugalah kan. Tapi bila cari-cari sekitar kereta, dalam kereta tak ada apa-apa pula. Jadi dia rasa macam untuk mengelakkan daripada perkara yang sama berlaku untuk kali yang kedua, dia pun tutuplah tingkap. Tutup tingkap, tak jadilah dia nak sambung merokok. Jadi dia teruskan perjalanan. Tengah-tengah dia jalan tu, dia rasa macam kat belakang, tempat duduk belakang ada orang. Cepat-cepat dia pandang, cucuk gitu. Tak ada orang. Mungkin perasaan, dia kata. Jadi dia teruskan perjalanan. Tiba-tiba dia dengar suara bersalin ni. Waktu tu dia rasa macam nak break je kereta. Padahal dia dekat tengah highway. Bahaya kalau dia break. Mau mengentam kereta daripada belakang. Tapi nak toleh. Perasaan dah rasa macam tak sedap dah rasa takut. Tapi dia memang suara tu cukup jelas. Yang macam tegur. Bersalin. Macam tu. Jadi dia pun teruskan perjalanan. Dah rasa macam dah cuak. Dah rasa macam perut dah macam naik turun dari isi dalam perut tu. Dia cuba cari apa yang perlu aku buat. Apa yang aku perlu buat. Jadi dia kata dia pun berhentilah kat tepi jalan. Bila berhenti kat tepi jalan, dia ambil masa bertenang. Dia tengok, cek dekat belakang kereta, tak ada apa-apa. Cuma dia kata macam ada bekas-bekas seperti orang alihkan, seperti ada orang duduk dekat dalam tempat duduk belakang. Jadi dia malas nak fikir panjang. Dia pun naiklah kereta balik, diteruskan perjalanan. Perjalanan sampailah dekat rumah mak ayah dia ni. Rumah mak ayah dia ni memang rumah lama. Rumah batu. Tapi dia punya reka bentuk macam rumah-rumah British zaman dulu. Rumah pegawai kerajaan. Jadi bila sampai dekat rumah, dia bagi salam. Mak ayah dia pun persilakan naik. Dia pun naiklah. Naik, bila masuk dekat dalam bilik. Yang ini part yang seramnya. Bila masuk dekat dalam bilik tu, dia rasa macam ada yang tak kena. Macam ada benda yang ikut dia. Yang kita kan kadang-kadang boleh rasa kan, ada benda yang ikut dia. Dia pun untuk mengelakkan benda-benda buruk berlaku, dia pernah dengar orang cakap, kalau dah kes macam ni, pergi mandi, solat dulu, minta pada Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari segala macam benda dan petaka bencana. Jadi dia pun pergi mandi. Lepas mandi, makan, dia pun solat, buat solat hajat, minta Allah jauhkan daripada segala macam benda. Bukan keburukan. Sifat buruk suami kepada kakak ni, dia kalau tidur mesti buka tingkap. Abang nak sebut tingkap berapa belit-belit dah.
Dia kalau tidur, baik dekat rumah kampung, rumah bandar, ke mana pun, walaupun pergi bercuti pun, tetap juga nak buka tingkap. Dia kata kalau tutup semuanya, rasa rimas, tak boleh bernapas. Jadi macam biasa, sebelum dia tidur, dia pergi buka tingkap. Lepas buka tingkap, dia baringlah dekat katil. Duduklah memikir-mikirkan, aku ni bakal jadi ayah ni. Anak sulung aku akan bakal ayah. Apalah nama aku nak letak. Ke nama Ahmad Tajuddin ke, Iskandar ke, macam-macam lah kan. Dah terfikir-fikir ni sambil-sambil baring. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang swil dekat tingkap. Macam tu. Jadi dia pun teruslah angkat kepala tengok ke tingkap. Perasaan tak ada perasaan takut. Dia kata memang dia jenis orang yang berani. Tengok dekat tingkap, tak ada apa-apa. Sambung baring balik. Lepas tu selang 2-3 minit, dia dengar macam ada orang baling batu daripada luar. Dia cengah balik dekat tingkap. Dia tak bergerak lah ke arah tingkap tu. Dia just tengok. Siapa pula yang baling batu tu? Macam ada orang. Tapi tak ada. Tak apalah, mungkin perasaan, dia kata. Jadi dia pun baringlah balik. Dia baring balik, duk termenung nama anak. Tiba-tiba dia dengar macam ada suara perempuan bunyi macam ni. Abang, suara besar macam ni. Bayangkanlah suara macam tu. Jadi dia pun duduklah. Dia nak pastikan yang betul-betul yang dia nampak kali ni. Dah 3 kali gangguan-gangguan pelik ni. Dia pun duduklah. Bangun, duduk. Dia punyalah terkejut dekat tingkap tu. Abang nak cakap pun sebersalah walaupun pukul 12.30 malam. Ada perempuan duduk dekat tingkap. Rumah ni bukan rumah duduk atas tanah tau. Rumah ni macam rumah British yang jaraknya ada daripada atas tanah agak 1 meter tinggi. Dan perempuan tu duduk betul-betul dekat tengah-tengah tingkap. Walaupun tingkap tu ada jeriji zaman dulu yang tegak-tegak tu, tapi tetap juga perempuan tu punya muka sangat jelas. Mukanya macam muka orang zaman dulu, dengan pakai bedak yang sikit tebal, bibirnya bergincu merah, dan dia punya rambut mengurai ke depan, dan benda tu main-main rambut dia. Sambil dia tengok si suami ni tadi tengah terbaring, sambil dia main rambut. Ya Allah. Lepas tu, yang si suami dia dah tak tahu nak cakap apa. Benda pertama yang dia capai adalah telefon. Dan dia pergi dial kawan dia tadi. Dia dial 2-3 kali dia dial. Dia sebenarnya dia kata waktu tu dia terlalu cuak. Sebab selalunya yang muncul depan dia adalah wajah-wajah yang tak sekata. Maksudnya, faham-faham je lah. Tokopek terkelupas segala macamnya. Tapi yang muncul dekat depan ni komen mulus lagi. Dan dia yakin yang itu bukanlah manusia, tapi daripada alam sebelah. Dia dah tak tahu nak buat apa. Dia dial kawan dia, seorang-seorang dia dial. Akhirnya dapatlah salah seorang daripada kawan dia, walaupun tengah malam waktu tu. Salah seorang daripada kawan dia angkat telefon. Yang pula waktu tu yang angkat telefon kawan dia yang bertitle Ustaz. Hei, memang rezeki. Dia terus angkat. Contohnya lah, Hisham depan tingkap aku ada perempuan, aku nak buat apa ni? Perempuan apa? Dia kata, ada perempuan depan tingkap aku ni, aku nak buat apa? Ya peluk. Boleh pula member ni buat lawak waktu tu. Bukan. Ini benda lain ni. Benda lain, aku nak buat apa ni? Oh, benda lain. Kau bacalah Fatihah. Dia kata, macam mana baca Fatihah? Aku dah tak ingat dah macam mana nak baca ni. Member dalam telefon tu duk ajar Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun baca Alhamdulillahirabbil alamin. Komen kawan tu baca sebaris, dia baca sebaris. Tapi benda tu tak hilang juga. Tak hilang juga. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Dia tu tercogok kat dekat tingkap tu. Okey. Kita baca ayatul kursi. Kau ikut aku, dia kata. Yang member dia ustaz dia pun baca. Dia pun ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Komen kuat lagi. Agaknya mak bapak dia dengar dekat bilik dah. Kenapalah anak aku tiba-tiba mengaji tengah malam ni kan. Kau main melantang suara. Yang si member ni dah ketakutan. Member dalam telefon. Kik gelak. Kau ni penakut. No, dia kata selalu berani lah. Tak, selalunya tu mukanya terkopek-kopek, ni mukanya mulus cantik je. Gelak kawan dia, je. Jadi dia pernah keluar. Jadi baca ayat Fatihah, baca ayat kursi tak jalan. Last kawan dia kata, okey kita selawat Nabi macam mana pula? Aku dah tak ingat dah selawat Nabi.
Dia kawan dia cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun bersemangat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau kuat lagi, dia bertadarus kat situ. Hilang benda tu. Hilang. Tak muncul terus. Agak terkejut, ya Allah, kenapalah pula orang ni berselawat komen ngalahkan marhaban. Jadi benda tu hilang. Yang member ni, si suami dia dah rasa kecut perut, dia berlari kat tingkap, dah tutup tingkap, selubung satu badan. Esok pagi baru bangun. Jadi mak dia ceritalah esok pagi dengan mak ayah dia apa sebenarnya yang berlaku kan. Jadi mak ayah dia kata, itulah lain kali kalau nak bercerita tu kena tapis-tapis mulut dulu. Takut-takut kita bercerita ni ada benda lain yang dengar. Abang pula yang seram. Minta maaf ya, kita cerita ni untuk kebaikan bersama. Beritahu dulu. Jadi itu adalah pengalaman suami kepada Fizi yang pertama. Alang-alang kita dah bercerita tentang rumah kepada suami Kak Fazi ni, alang-alang kita cerita teruslah dia yang kedua. Cerita yang kedua ni berkenaan dengan rumah tu. Rumah tu sendiri sebenarnya memang scary Mary, seram. Sebabnya memang rumah tu dibina pada tahun 1940-an. Rumah lama, mereka bentuk pula zaman British. Jadi dengan kata lain, mestilah ada benda-benda yang keluk-keluk ataupun jalan-jalan lorong yang nampak macam seram-seram. Walaupun rumah tu batu dan dia agak tinggi daripada tanah, tapi lantainya papan, kayu. Jadi setiap kali kalau orang berjalan dekat dalam rumah tu boleh dengar lah kan. Tarik kursi boleh dengar. Kita boleh bayangkan berjalan boleh dengar. Rumah tu pula ada jiran-jiran sebenarnya. Tapi semua jiran-jiran ada rumahnya banglo-banglo macam tu lah. Banglo-banglo British. Nak jadi cerita, dekat belakang rumah diorang ni ada satu keluarga Cina. Dan kes ni berlaku sewaktu emak ke saudara mara dengan keluarga Cina tu meninggal dunia. Jadi macam biasalah, kalau keluarga Cina meninggal dunia, mayat tu akan disimpan atau diletakkan di dalam kawasan rumah dalam beberapa hari untuk sebagai sebelum majlis perpisahan. Jadi sepanjang tempoh 3-4 hari tu memang daripada rumah mak bapak si kakak Fizi punya bapak mak mentua ni memang boleh dengar lah bunyi mentera-mentera dibaca, bunyi kadang-kadang muzik, bunyi macam-macam, kadang-kadang tengah ada orang upacara sembahyang tapi dalam agama Buddha lah kan. Jadi tak jadi masalah pun, okey je. Jadi dalam masa 3 hari tu memang itu je lah yang keluarga didengar, tak ada masalah. Jadi selepas daripada tu, selepas mayat tu ditanam, berlaku beberapa peristiwa yang agak pelik pada waktu tu. Peristiwa pertama ialah dalam rumah tu, mengikut cerita mak dengan bapak kepada mertua Kak Fazi, selalu nampak kelibat-kelibat hitam. Paling ketara sekali pada satu hari tu, mak mentua dia tengah solat. Tengah solat macam biasalah, solat isyak. Bapak mentua dia tak tahulah ke mana. Dah meninggal kot. Nanti kalau salah nanti Kak Fazi betulkan tau. Kalau bapak mentua dah meninggal, abang takut abang tersalah cerita. Jadi mak mentua dia tengah solat. Bila tengah solat, nampaklah kelibat orang melintas 2-3 kali dekat-dekat dalam bilik tu. Mak mentua dia tak tahan ni, dah menyimpan ni daripada tadi kau melintas-lintas, aku tengah solat, kau rasa macam aku ni tak peduli. Okey, kau tunggu waktu tengah semayang ni. Agak ni lakonan semula lah kan. Jadi sebenarnya mak dia semayang kusyuk je lah. Jadi bila dah habis dia semayang aja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, time tu nampaklah benda hitam tu melintas. Mak dia boleh pakaikan, hei benda, benda macam pelik sangat. Hoi makhluk, kau tahu tak ni rumah aku, kau boleh tak keluar daripada sini, kau jangan nak melintas tengah aku semayang. Kau tahu tak, aku dah baca Fatihah, dah baca surah, dah macam tersilap lah sebab kau melintas-lintas. Pergi kau daripada rumah ni. Dia jeritkan satu rumah. Agak teruslah benda tu terkejut perut. Makcik dah kenapa? Haru pula dia menjerit. Terus sejak daripada tu tak ada lagi bayang-bayang hitam dekat rumah tu. Tapi diganti pula dengan kadang-kadang bunyi cakaran dekat luar rumah. Tapi sebenarnya semua kebanyakannya luar rumah lah. Bunyi cakaran, bunyi benda orang berjalan.
Itu yang kes pertama tadi, yang pasal makcik tadi. Kes kedua, pada waktu tu ramailah anak-anak saudara kepada Kak Fazi tidur dekat rumah tu. Jadi disebabkan dah ramai sangat orang dalam rumah tu, diorang yang bujang-bujang ni tidur dekat ruang depan, ruang anjung. Jadi adalah beberapa orang anak lelaki tidur dekat ruang anjung. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba salah seorang daripada budak-budak ni, dahinya ditepuk, pak, macam tu, rasa sakit gila. Dia pun buka lah mata, siapa pula yang tepuk dahi aku ni, kata. Jadi dia dah diamlah pada waktu tu. Bila dia tengok kiri kanan, buka mata tak ada orang, sambung tidur balik. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba mukanya direnjis-renjis pula dengan air. Kali ni bukan dia budak tu aja, yang semua yang tidur dekat depan kawasan anjung tu semua kena. Hara semua bangun. Terpaksalah kita berpindah tidur dalam. Ada orang tak suka, kita tidur luar. Dan kes ni terjadi memang 2 hari ke sehari selepas mayat tu ditanam. Tak tahulah apa kaitannya kan. Tapi daripada situlah terjadinya. Jadi dia orang pun tidur dekat dalam rumah. Okey, itu kes kedua. Kes yang ketiga, pada waktu ni, waktu malam lah, semua keluarga ada dekat kawasan bawah rumah. Maksudnya rumah tu ada rumah atas, ada rumah bawah kan. Rumah bawah selalunya dapur kan. Jadi ramailah yang berkumpul dekat dapur pada waktu tu. Nak pula pada waktu tu adalah kawan kepada suami Kak Fazi ni datang. Tujuan datang ni ke rumah tu nak tidur, nak tumpang tidur. Jadi bila orang tu datang, berborak-borak lah keluarga tu. Borak-borak tu, diorang semua tak perasan. Dalam selepas 10 minit diorang semua berborak, si suami ni dengan si kawan dia yang datang ni keluar daripada rumah, pergi melepak dekat warung mamak dekat ujung jalan sana. Mamak lah, warung kita lah, warung orang Melayu lah kan, dekat ujung jalan. Jadi diorang semua tak perasan. Diorang ingat yang si suami ni tadi dengan kawan ni masih lagi ada dekat kawasan ruang tamu duk berborak-borak. Yang member-member kat bawah ni, yang anak-anak buah, bini-bini tu semua memang berborak-borak. Oh, dengarlah dekat atas rumah tu si suami tu tengah berborak-borak dengan kawan dia, siap bertepuk tampar tergelak-gelak. Okey, diam je lah. Bila dah tergelak-gelak dah macam tu, diorang pun buat tak hirau pun, tiba-tiba dekat pintu dapur muncul si suami dengan kawan dia. Pada waktu tu, semua orang bila pandang dekat depan pintu tu si suami dengan kawan dia, semua orang pandang ke ruang atas. Senyap, tak ada bunyi, langsung orang berborak. Jadi dia tanyalah, tadi memang ada tak borak kat atas? Taklah, kita orang bila kawan sampai, kita orang terus pergi kedai hujung jalan, borak dekat kedai hujung jalan. Lepas tu dia kata, tanya kenapa? Tak, tadi dengar ada orang borak, kemudian meriah lagi, siap tergelak-gelak. Okey, jadi bila dengar macam tu, semuanya sedia maklum. Sebenarnya dia orang tengah diuji dengan sesuatu. Nak jadi cerita lah, selang 2-3 hari, jiran yang bapak dia ke saudara dia meninggal yang Cina tu, datanglah ke rumah dia orang. Sajalah datang untuk melawat-lawat. Sebenarnya kedatangan diorang bukan untuk melawat, tapi untuk bertanyakan sesuatu. Jadi si keluarga Melayu ni, keluarga Kak Fazi ni, tanyalah apa tujuan datang tiba-tiba kan, selepas majlis kematian. Dia kata, sebenarnya kami nak minta pandangan daripada keluarga orang Islam. Apa yang kami nampak. Lepas tu dia tanyalah apa sebenarnya yang berlaku. Selepas bapak dia meninggal, yang abang bagi ingat bapak dia meninggal. Selepas bapak dia meninggal, emak dia orang tinggal seorang-seorang dekat rumah. Jadi sebagai persediaan, ialah risau kalau emak terjadi apa-apa, tergelincir, terjatuh ke, dia orang pasang CCTV dekat dalam rumah dan juga luar rumah. Dan CCTV tu boleh ditonton secara live. Dan macam perlawanan bola sepak abang dengar. Jadi untuk ialah kita nak duduk dengan mak kita 24 jam memang susah, sebab kebanyakan anak-anak dah bekerja dekat bandar, terutama dekat kawasan KL. Jadi terletaklah CCTV sebagai wakil diri. Jadi dia kata, apa masalahnya dengan CCTV tu? Dan abang Cina ni, dia tak banyak bicara, tak nak banyak cakap. Dia kata, kami nak tunjuk je CCTV ni. Jadi dia tunjuklah rakaman CCTV. Rakaman yang pertama, CCTV tu menunjukkan pintu daripada tertutup salah satu bilik, tiba-tiba pintu tu terbuka dan benda tu terjadi pukul 2 pagi. Terkejut abang, banyak betul. Terjadi pukul 2 pagi.
Tiba-tiba pintunya terbuka. Waktu tu memang pelik gila. Dah semua orang yang tengok CCTV tu jadi macam kecut perut. Dan rakaman yang kedua adalah radio yang memang tak disambung dengan elektrik dan tak ada bateri dekat dalam dia. Radio lama tiba-tiba berbunyi sendiri. Dua rakaman ini dah cukup lah menyebabkan semua yang menonton pada waktu tu semua kecut perut. Jadi bila dah dapat rakaman tu, pandangan daripada keluarga Islam adalah itu mungkin makhluk alam sebelah yang datang untuk melawat ataupun untuk mungkin mustahil itu adalah roh. Sebab abang Cina tu cakap roh kot, dia kata. Jadi mungkin dalam, dia kata, kepercayaan orang Cina mungkin roh, tapi kepercayaan orang Islam itu adalah makhluk alam sebelah yang kita panggil dengan nama jin. Roh memang dah tak ada dekat situ, dia kata. Roh ada dekat alam roh. Yang alam roh tu adalah satu rahsia besar Allah Ta'ala yang memang tak akan orang hidup tak akan tahu. Jadi bila dengar penjelasan tu, dia ucapkan terima kasih lah, dia pun balik. Tapi cukup menakutkan, dia kata. Walaupun abang tak dapat CCTV tu, jangan tanya, bang ada tak rakaman CCTV tu? Tak dibagi pada abang. Cumanya abang yakin benda tu ada. Rakaman pertama terbuka pintu, rakaman kedua radio berbunyi sendiri. Seram. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Dan terima kasih juga pada Kak Fiat Fazi sebab hadiahkan cerita yang cukup menarik untuk kita semua dengarkan. Pengalaman yang cukup luar biasa. Terima kasih sekali lagi pada yang membeli sambal lara dan perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.